Saya nak cek kehadiran para peserta boleh? Okey, pasukan Sarawak, Clement Lau, are you here? Alright, thank you. Elvis Wong, are you here? Alright. And peserta ketiga, Simon Hu. Yes, thank you. And peserta simpanan, Lau Zeng Cheng. Dalam bilik. Okey, tak apa. Alright, okey. Terima kasih pasukan daripada Negeri Sarawak. Okey, pasukan Negeri Pahang, peserta pertama Lau Yi Gui, are you here? Lau Yi Gui? Tak ada. Sekejap dia joining. Kejap ya. Okey. Alright, peserta nombor 2, Eng Zenshan, are you here? Ada. Okay, good. And peserta ketiga, Lee Hang Yi. Ada, cikgu. Okay, thank you. And yang peserta simpanan, Ivan Lau. Okay. Alright, so semua, Lau Yi Gui, ada tak? Lau Yi Gui, can you say something? Ya, ada. Okay, thank you very much. Alright, so nampaknya semua peserta telah pun hadir masuk dalam roomnya. Okay, kali ini saya, Nur Aina binti Abdul Malik, akan mengendalikan pertandingan pada pagi ini yang melibatkan pasukan Sarawak bertemu pasukan Pahang. Baik, semua soalan akan dibaca dalam bahasa Melayu dan diikuti bahasa Inggeris. Masa menjawab akan bermula setelah soalan selesai dibaca. Baik, pertandingan ini akan diadili oleh 2 orang hakim, iaitu yang pertama Encik Muhammad Sarut bin Idwan dan yang kedua Encik Muhammad Muskairil Amin bin Muhammad. Ya. Seterusnya saya mempersilakan wakil panel hakim untuk memberikan penerangan ringkas berkaitan peraturan pertandingan. Dipersilakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, terima kasih kepada pihak teknikal dan pembaca soalan dan juga rakan juri, Cikgu Muhammad Muskairil. Okey, untuk pertandingan STEM Decathlon Challenge pada pagi ini untuk peringkat semifinal ataupun separuh akhir. Okey, kita akan mulakan dengan persediaan dan juga peraturan pertandingan. Okey, boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Okey, baik. Okey, baik. Persediaan dan peraturan pertandingan. Okey, pastikan hanya ada sebatang pen, sebatang pensel, sebuah kalkulator, maksimum 3 helai kertas putih. Okey, papan putih dan pemadam di atas meja anda. Okey, sila angkat dan tunjukkan kertas putih di depan anda. Okey, baik. Cikgu Muskairil, tolong kejap verify kejap bahan-bahan yang diorang pakai. Okey, tolong tunjukkan kertas putih, pastikan tidak ada sebarang nota ataupun catatan di atas kertas tersebut. Okey, Cikgu Muskairil. Okey, clear? Okey, boleh. Okey, baik. Okey, thank you. Okey, pastikan anda login semua device menggunakan satu email akaun Delima ataupun MOE yang telah didaftarkan sahaja. Okey. Jika anda login menggunakan email akaun yang berlainan, okey, sila log out dan set up untuk login semula. Okey, pastikan 2 kamera anda berada dalam kedudukan yang telah ditetapkan dan on sepanjang perlawanan. Kiranya kamera front dan kamera back adalah sentiasa on. Okey. Anda boleh mula menjawab soalan selepas pembaca soalan habis membaca soalan dan apabila timer dimulakan. Okey, anda perlu memberi jawapan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, untuk pusingan pertama, soalan adalah soalan aneka pilihan. Okey, pastikan anda menjawab dalam tempoh yang ditetapkan iaitu 15 saat. Untuk pusingan 1, setiap jawapan yang betul akan diberikan markah sebanyak 5 markah. Okey, untuk pusingan kedua, ataupun pusingan super quiz, okey, anda dibenarkan berbincang menggunakan bahasa yang anda selesa sesama ahli pasukan dalam tempoh 35 saat. Okey, sebelum tamat 35 saat, ketua kumpulan dikehendaki memberikan jawapan pasukan anda. Kiranya di sini hanya ketua pasukan yang dibenarkan untuk memberikan jawapan. Okey, pastikan anda menjawab dalam tempoh yang ditetapkan iaitu 35 saat. Untuk pusingan 2, setiap jawapan yang betul akan diberikan 15 markah. Okey, tiada markah diberikan untuk jawapan yang salah. Okey, tiada markah diberikan jika menjawab selepas tamat tempoh ni soalan ataupun timer. Okey, peserta akan diminta mengulang jawapan sekiranya jawapan tidak jelas.
Okey, sebagai contoh, B for boy, D for donkey. Okey, peserta juga akan diminta mengulang jawapan dengan menulis di atas papan putih untuk pusingan super quiz jika jawapan tidak jelas. Okey, markah akan diumumkan setelah tamat pusingan satu dan juga pusingan kedua. Okey, sekiranya markah berakhir dengan keputusan yang sama, okey, maka kita akan teruskan perlawanan ke sesi sudden death. Okey, amaran dan teguran akan diberikan kepada mana-mana pasukan yang mengganggu perjalanan perlawanan. Okey, pasukan akan diberikan sebanyak 2 peluang amaran sahaja. Okey, sekiranya 2 peluang itu dilanggar, okey, penalti 5 markah akan diberikan kepada pasukan yang melanggar syarat perlawanan. Okey, jika peserta mengganggu pasukan lawan memberi jawapan, okey, markah percuma 5 markah akan diberikan kepada pasukan lawan. Okey, seterusnya, jika peserta disyaki meniru dengan apa cara sekalipun, okey, perlawanan akan diberhentikan dan siasatan akan dibuat serta-merta. Okey, jika peserta didapati meniru, maka 5 markah akan dipotong daripada pasukan. Okey, jika masalah capaian internet berlaku, okey, juri akan menghentikan perlawanan dan peserta akan diberikan masa sebanyak 5 minit untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Okey, sekiranya tiada penyelesaian, okey, peserta simpanan akan dimasukkan untuk mengganti peserta yang ada masalah capaian internet. Okey. Jika peserta menghadapi capaian internet dan terkeluar daripada perlawanan selepas soalan dipaparkan atau dibaca, okey, soalan akan terbatal dan tiada markah untuk pasukan tersebut. Okey, yang seterusnya, peserta yang ada dalam perlawanan mestilah sekurang-kurangnya 2 orang peserta. Okey, pasukan yang tinggal seorang peserta, andai kata berlaku sebarang masalah internet connection dan tinggal hanya seorang peserta, maka penyertaan akan dibatalkan. Okey. Yang akhir sekali, keputusan hakim adalah muktamad. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada pembaca soalan. Ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Sarut bin Iwan atas penerangan yang telah disampaikan. Semoga semua peserta faham dengan taklimat yang telah diberikan sebentar tadi. Baiklah, kita akan mulakan pertandingan dengan peserta pertama dari negeri Sarawak. Betulkan saya, Panel Hakim? Kita akan mulakan dengan negeri Sarawak, peserta pertama ya? Ya, betul. Okey. Berikan saya sedikit masa ya. Okey, untuk pusingan yang pertama, peserta pertama dari negeri Sarawak, adakah anda semua telah bersedia? Okey, peserta pertama. Excuse me, saya tak nampak apa Okey, yang sekejap dibuat. ya. Sekejap. Okey. Sekejap ya. Okey, boleh nampak?
keluar cikgu. Tak keluar? Tak ada. Sekejap ya. Sebentar ya. Cikgu Rina, Ya. Tak keluar ya? Sekejap. share entire screen. Saya dah share entire screen dah. Sekejap ya. Baik, sementara tu pemain simpanan ada lagi tak dalam ni? Peserta simpanan. Elvis. Dia tak keluar kat paparan. Sekejap ya. Saya dah share. Marina. Masih tak keluar Cikgu Rina. Ya. Itu je. Sekejap ya. Masih tak nak flash ya. Sekejap. Nur Fadli Aida ni siapa ya? Pembaca kedua. Pembaca bersama. Pembaca soalan bersama. Okay, baik. Saya masih lagi mengalami masalah untuk displaykan soalan ya. Okey, saya cuba sekali lagi ya. Okey, entire window. Semalam entire screen. Okey, sekejap ya. Dia tak keluar nombor lah nanti. Timer. Saya cuba sekali lagi ya. Mohon maaf ya semua. Still lagi tak ada. Still lagi tak boleh ya? Belum. Belum. Tak nampak lagi. Okey, sekejap ya. Saya cuba tukar laptop ya. So ada masalah teknikal sekejap ya. Okey.
puasa cikgu. Dah, okey, Erin ke sini. Set tu boleh tukar. Kacau noh. Mana dapat letak? Tutup ni, dia punya ni, kecil kan? Okey. Okey, anda semua boleh dengar saya dengan jelas? Boleh. Okey. Sudah nampak ya paparan tu? Ya, cikgu. Terima kasih banyak-banyak maaf di atas kesulitan yang berlaku. Baik, kita akan teruskan pasukan Sarawak dengan peserta yang pertama. Okey. Okey, untuk peserta. Okey, Clement bersedia ya. Antara berikut yang manakah sel terbesar dalam badan seorang lelaki? Which of the following is the largest cell in human male body? A. Sperma. A. Sperm. B. Neuron. B. Neuron. C. Sel darah merah. C. Red blood cell. D. Cell stem. And D. Stem cell. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya ialah A, sperma. Okey, baik. Jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Sarawak. Okay, masa tamat. Baik, seterusnya kita ke peserta dari Sarawak yang kedua iaitu Elvis Wong. Ya. Udara sangat penting dalam kehidupan makhluk di bumi. Mengapakah udara merupakan satu campuran? Air is important for living things. Why is air a mixture? A. Nisbah komponen udara adalah tetap. A. Components of air ratio is fixed. B. Ciri-ciri udara berbeza dengan ciri-ciri komponennya. B. Different air characteristics with its component. C. Komponen-komponen udara tidak bersepadu secara kimia. C. Components of air are not chemically bonded together. Dan D. Komponen-komponen udara boleh diasingkan secara kimia. D. Components of air can be separated chemically. Masa bermula jawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan saya C. Okey, jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Sarawak. Baik, seterusnya kita ke peserta yang ketiga dari pasukan Sarawak, Simon Hu. Berapakah purata manusia bernafas dalam sehari? How many times does the average human breathe in a day? A. 13,000 kali. A. 13,000 times. B. 23,000 kali. B. 23,000 times. C. 33,000 kali. C. 33,000 times. Dan D. 43,000 kali. And D. 43,000 times. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now.
Jawapan saya C. Okey, baik. Jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Sarawak. Baik, seterusnya kita akan ke pasukan Pahang peserta yang pertama. Peserta Lau Yi Gui. Apakah nama bahagian di otak manusia yang menghasilkan hormon pelepas corticotropin (CRH)? Which part of the human brain produces corticotropin releasing hormone (CRH)? A. Cerebrum. A. Cerebrum. B. Cerebral cortex. B. Cerebral cortex. C. Thalamus. C. Thalamus. Dan D. Hypothalamus. Dan D. Hypothalamus. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya D, Dongki. Sorry, D or B? D, Dongki. Alright. Okey, jawapan anda betul. Okay, 5 markah untuk pasukan Pahang. Soalan yang seterusnya untuk peserta kedua pasukan Pahang. Lichen merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Lichens are algae and fungi that live together. Antara berikut yang manakah jenis interaksi antara alga dan kulat? Which of the following is the type of interaction between algae and fungi? A. Commensalism. A. Commensalism. B. Mutualism. B. Mutualism. C. Parasitisme. C. Parasitism. Dan D. Mangsa-pemangsa. And D. Prey-predator. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan saya Boy, mutualism. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Tahniah. Baik, seterusnya kita ke peserta yang ketiga dari pasukan Pahang, Lee Hang Yi. Namakan sel yang menghasilkan dan merembeskan mukus yang melindungi dinding saluran respirasi. Name the cells that make and secrete mucus and that protects the lining of the respiratory tract. A. Cell goblet. A. Goblet cells. B. Epithelium squamosa. B. Squamous epithelium. C. Pneumothorax. C. Pneumothorax. Dan D. Cell alveolus. And D. Alveolar cells. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan saya A. Okey. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, seterusnya kita akan ke pasukan Sarawak dengan peserta yang pertama, Clement Lau, mohon bersedia. Makanan yang disimpan di dalam peti sejuk lebih tahan lama berbanding makanan yang disimpan pada suhu bilik. Yang manakah dapat memberikan sebab terbaik? Food stored in refrigerator is more durable compared to food stored in room temperature. Which of the following is the best reason? A. Suhu rendah memperlahankan pembiakan mikroorganisma. A. Low temperature slow down the reproduction of microorganism. B. Suhu rendah dapat memusnahkan enzim dalam makanan. B. Low temperature can destroy the enzyme in food. C. Suhu rendah dapat mengekalkan tekstur makanan. C. Low temperature can maintain food texture. Dan D. Suhu rendah dapat mengekalkan nutrien makanan. Dan D. Low temperature can maintain food nutrient. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now.
Jawapan saya ialah A. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Sarawak. Seterusnya, peserta kedua dari pasukan Sarawak, Elvis Wong. Berikut adalah ciri-ciri kanta mata kecuali the following are characteristics of eye lens except A. Mempunyai diameter yang besar, A. Has a large diameter, B. Lebih nipis daripada kanta objek, B. Thinner than the object lens, C. Mempunyai panjang fokus yang lebih panjang, C. Has a longer focal length than the object lens, dan D. Ketebalan yang sama dengan kanta objek, and D. Same thickness with object lens. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan saya D for donkey. B for donkey. Yes. Okey, okey. Baik, jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Sarawak. Soalan yang seterusnya adalah untuk peserta ketiga dari pasukan Sarawak, Simon Hu. Penicillin, streptomycin dan tetracycline adalah bahan-bahan yang digunakan untuk merawat penyakit berjangkit yang disebabkan oleh patogen. Bahan-bahan ini merupakan contoh. Penicillin, streptomycin and tetracycline are substances used to treat diseases caused by pathogens. The substances are examples of A. Vaccine, B. Antiserum, B. Antiserum, C. Antiseptic, C. Antiseptic, dan D. Antibiotic, and D. Antibiotic. Bisa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya D for donkey. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Sarawak. Baiklah, seterusnya kita akan ke pasukan Pahang peserta yang pertama. Lau Yi Gui. Penyakit X disebarkan oleh vektor seperti lipas dan lalat melalui makanan dan air tercemar. Pesakit akan menunjukkan gejala seperti demam, usus berdarah dan ruam merah. Namakan patogen yang menyebabkan penyakit X. Disease X is spread by vectors such as cockroaches and flies through contaminated foods and water. Patients will show symptoms such as fever, intestinal bleeding, and red rashes. Name the pathogen that causes disease X. A. Virus, B. Bacteria Salmonella typhi, B. Salmonella typhi bacteria, C. Bacteria Leptospira sp, C. Leptospira sp bacteria, dan D. Plasmodium malariae. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya boy. Masa menjawab telah tamat. Time's up. Jawapan anda betul. 5 markah untuk Pahang. Baik, seterusnya ke peserta yang kedua, pasukan Pahang, Eng Zenshan. Seorang doktor mengambil denyutan dadi seorang pesakit. 1 minit dan 20 saat diambil untuk 100 denyutan. Apakah kadar denyutan nadi pesakit tersebut? A doctor is taking the pulse of a patient. 1 minute and 20 seconds is taken for 100 pulses. What is the pulse rate of the patient? A. 45.00 BPM, A. 45.00 BPM,
B 75.00 BPM, B 75.00 BPM, C 83.33 BPM, C 83.33 BPM, dan D 100.00 BPM, and D 100.00 BPM. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya boy, 75 ppm. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, seterusnya kita akan ke peserta yang ketiga dari pasukan Pahang, Lee Hang Yi. Seekor rama-rama bermata merah yang heterozygote dikacukkan dengan seekor rama-rama bermata putih. Mata merah adalah dominan terhadap mata putih. Apakah nisbah fenotip dalam generasi F1? A heterozygous butterfly with red eye is crossed to another white eye butterfly. Red eye is dominant over white eye. What is the phenotype ratio of F1 generation? A. Semua bermata putih. A. All white eyes. B. Semua bermata merah. B. All red eyes. C. Satu bermata merah, satu bermata putih. One red eye, one white eye. Dan D. Tiga bermata merah, satu bermata putih. And D. Three red eyes and one white eye. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C. Cat. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah lagi untuk pasukan Pahang. Baiklah, seterusnya kita akan kembali ke pasukan Sarawak dengan peserta yang pertama, Clement Lau. Terdapat beberapa syarat untuk membuat pengisytiharan pembeli ubah dalam bahasa pengaturcaraan Python. Antara berikut, pembeli ubah yang manakah tidak dibenarkan dalam pengaturcaraan Python? There are several conditions for making variable declarations in the Python programming language. Which of the following variables is not allowed in Python programming? A. Yuran bulanan. B. 3 kategori. C. 5 kelas. D. Pelajar-pelajar. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya ialah D, pelajar-pelajar. D kan? D for donkey. Okey. Jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Sarawak. Seterusnya kita akan ke peserta kedua pasukan Sarawak, Elvis Wong. Pengkodan ASCII merupakan salah satu sistem pengkodan yang paling luas digunakan dalam dunia pengkomputeran. ASCII ialah singkatan untuk ASCII encoding is one of the most widely used encoding systems in the world of computing. Cikgu dan para peserta, saya minta maaf kerana ada masalah sedikit dengan laptop itu. Bagi kami sedikit masa untuk menyelesaikan masalah ini. Kami minta maaf ya.
Okey. Boleh melihat? Boleh, boleh. Okey, saya ulang ya untuk jawapan dia. Kena ulang soalan semula. Right. ASCII encoding is one of the most widely used encoding systems in the world of computing. ASCII is an abbreviation for A, American Standard Code for Information Interchange, B, American Specific Code for Information Interchange, C, American Standard Code for Information Interface, dan D, American Standard Code for International Interchange. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya A. Okey, jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Sarawak. Baik, seterusnya kita akan ke peserta yang ketiga untuk pasukan Sarawak, Simon Hu. Sebelum ke luar negara, Camelia menyemak keadaan cuaca dan suhu di negara tersebut bagi membuat persediaan tentang jenis pakaian yang akan dipakai. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai digunakan bagi situasi di atas. Before going abroad, Camelia checked the weather and temperature conditions in the country to prepare for the type of clothes to be worn. State the appropriate computational thinking technique used for the above situation. A. Teknik pengecaman corak. A. Pattern recognition technique. B. Teknik leraian. B. Decomposition technique. C. Teknik peniskalaan. C. Abstraction technique. Dan D. Teknik pengitlakan. And D. Generalization technique. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya D for Tongki. Okey, jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Sarawak. Baik, seterusnya kita ke pasukan Pahang dengan peserta yang pertama, Lee Yao Gui. Gaya hidup digital ialah, the digital lifestyle is A. Menggambarkan gaya hidup moden yang syarat dengan teknologi informasi IT. A. Describes a modern lifestyle loaded with information technology IT. B. Kehidupan yang lebih baik dan bersambung untuk tujuan perniagaan dan sosial. B. A better and connected life for business and social purposes. C. Satu teknologi data yang menggunakan nilai-nilai diskrit yang bukan dalam bentuk analog. C. A data technology that uses discrete values that are not in the analog form. Dan D. Maklumat dunia sebenar ditukarkan kepada bentuk perduaan sebagaimana di dalam audio digital dan image digital. And D. Real world information is converted to binary form as in digital audio and digital image. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya A. Sorry, repeat. Okey. Jawapan saya A. Apple. Okey, baik. Jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Pahang. Kita ke soalan yang seterusnya, ke pasukan Pahang. Peserta yang kedua, Eng Zeng Shen. Uniform resource locators digunakan untuk, uniform resource locators are used for A. Pautan yang digunakan untuk mengakses halaman web tertentu. A. Links used to access specific web pages. B. Mengimbas komputer anda untuk mencari virus. B. Scan your computer for viruses. C. Pautan pantas ke fail atau folder atau lokasi tertentu. C. Quick links to specific files or folders or locations. Dan D. Menghidupkan semula komputer anda. And D. Restart your computer. Masa menjawab bermula, time starts now.
Jawapan saya C. Okey. Jawapan anda salah. Okey. Tiada markah untuk pasukan Pahang. Seterusnya kita ke peserta ketiga dari pasukan Pahang, Lee Hang Yi. Rajah berikut menunjukkan dua imej yang sama. Apakah perbezaan yang terdapat pada imej tersebut? The following figure shows two identical images. What is the difference in the image? A. Resolusi image. A. Image resolution. B. Dimensi image. B. Image dimensions. C. Kedalaman bit warna image. C. Image color bit depth. D. Bilangan piksel pada image. And D. Number of pixels in the image. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C. Cat. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, tahniah 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, masa seterusnya ke pasukan Negeri Sarawak dengan peserta yang pertama. Apakah maksud 5 bintang pada label cekap tenaga? What does the 5 stars on energy efficient label mean? A. Maklumat model. A. Model information. B. Penilaian tenaga. B. Energy evaluation. C. Penggunaan tenaga setahun. C. Energy usage per year. Dan D. Penjimatan tenaga setahun. And D. Energy saving per year. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya ialah B for boy. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Sarawak. Baik, soalan seterusnya untuk peserta kedua dari pasukan Negeri Sarawak. Antara yang berikut, yang manakah betul padanan nama operator matematik dengan simbol operator dalam atur cara komputer? Which of the following correctly matches the name of a mathematical operator with the symbol of an operator in a computer program? A. Operator tambah, simbol dash. A. Operator add, simbol dash. B. Operator tolak, simbol tambah. B. Operator subtract, simbol plus. C. Operator darab, simbol asterisk. C. Operator multiply, simbol asterisk. Dan D. Operator bahagi, simbol bahagi. Dan D. Operator divide, simbol divide. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya D for Dong Hee. Masa menjawab telah tamat, time's up. Jawapan anda salah. Jadi markah untuk pasukan Sarawak. Baik, seterusnya kita ke peserta yang ketiga dari pasukan Sarawak, Simon Hu. Sekiranya aksara H diwakili oleh nombor perduaan 01010000, aksara J diwakili oleh nombor perduaan yang mana satu? If the character H is represented by the binary number 01001000, which of the following binary numbers represents the character J? A. 01001011, A. 01001011, B. 01001001, B. 01001001, C.
01001002, C 01001002, D 01001010, and D 01001010. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya D for donkey. Okay, baik. Jawapan anda betul. Okey, tahniah untuk pasukan Sarawak 5 markah. Baik, soalan yang seterusnya adalah kepada pasukan Pahang. Peserta yang pertama, Lau Yi Gui. HTML, Hypertext Markup Language, telah dibangunkan oleh seorang saintis yang bernama. HTML Hypertext Markup Language was developed by a scientist named A. Tim Berners-Lee, B. Bill Gates, C. Steve Jobs, D. Mark Zuckerberg. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya A for apple. Okey, jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan yang seterusnya untuk pasukan Pahang, peserta yang kedua, Eng Zeng Shen. Apakah jangkaan output bagi segmen kod Python di atas? What is the expected output for the above Python code segment? A. Gagal, A. Fail, B. True, C. Lulus, D. False. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan saya C, lulus. Okey, jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan yang seterusnya untuk pasukan Pahang, peserta yang ketiga. Apakah jenis frekuensi yang terlalu tinggi untuk didengar oleh manusia? What type of frequencies are too high to be heard by humans? A. Ultrasonic, A. Ultrasonic, B. Megasonic, B. Megasonic, C. Subsonic, C. Subsonic, D. Microsonic, and D. Microsonic. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya A. Ultrasonic. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, tahniah untuk pasukan Pahang 5 markah. Baik, kita ke soalan yang seterusnya untuk pasukan Sarawak. Peserta yang pertama, Clement Lau. Gambar rajah berikut menunjukkan litar pam bahan api dalam satu kereta. Suis pencucur telah dipadamkan. Pam bahan api tersebut mungkin mengalami litar pintas. Pada 2 titik manakah ohmmeter harus dihubungkan untuk mengukur rintangan pam bahan api? The diagram below represents a circuit to a fuel pump in a car. The ignition switch is turned off. The fuel pump may have an internal short circuit. At which 2 points should an ohmmeter be connected to measure the resistance of the fuel pump? A, P dan S, A, P and S, B, Q dan P, B, Q and P, C, R dan Q, C, R and Q, D, S dan R, D, S and R. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C, R dan Q. Jawapan anda
salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Sarawak. Baik, seterusnya kita ke soalan kepada peserta kedua dari negeri Sarawak. Gambar rajah berikut menunjukkan satu litar elektrik ringkas. Yang manakah antara litar berikut menghasilkan arus yang sama dengan litar di atas? The diagram below shows a simple electric circuit. Which of the following circuits has the same current as the circuit in the diagram? A, B, C, or D? Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya C. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Sarawak. Baik, seterusnya kita ke peserta yang ketiga dari pasukan Sarawak. Simon Hu. Antara peralatan berikut yang manakah berfungsi dengan menggunakan arus ulang-alik? Which of the following devices operates on alternating current? A. Telefon bimbit. A. A cell phone. B. Flashlight. B. A flashlight. C. Computer riba. C. A laptop computer. Dan D. Ketuhar gelombang mikro. And D. A microwave oven. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya B for boy. Okey, baik. Jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Sarawak. Baiklah, soalan yang seterusnya kepada peserta pertama daripada pasukan Pahang. Lau Yi Gui. Banyak sistem mekanikal dimodelkan berdasarkan proses semula jadi. Antara berikut yang manakah merupakan sistem tertutup dalam badan manusia? Many chemical systems are modelled after natural processes. Based on the statement, which human body function is a closed system? A. Perpeluhan. A. Excreting sweat. B. Peredaran darah. B. Circulating blood. C. Pengambilan masuk oksigen. C. Breathing in oxygen. Dan D. Menghasilkan air mata dari salur air mata. And D. Secreting tears from ducts. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya B, boy. Okey. Jawapan anda betul. Okey, tahniah 5 markah untuk pasukan Pahang. Soalan seterusnya kepada peserta kedua, Eng Zhensheng dari pasukan Pahang. Manakah antara pernyataan berikut mengenai automasi yang tidak benar? Which of the following statements about automation is not true? A. Automasi dapat meningkatkan kecekapan pembuatan. A. Automation can increase the efficiency of manufacturing. B. Automasi boleh digunakan untuk mengeluarkan keseluruhan produk. B. Automation can be used to manufacture a whole product. C. Automasi adalah penggunaan mesin untuk menjalankan tugas secara automatik. C. Automation is the use of machines to carry out tasks automatically. Dan D. Automasi selalu memerlukan banyak input dari manusia. And D. Automation always requires a lot of input from humans. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya donkey. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan seterusnya adalah kepada peserta ketiga dari negeri Pahang, Lee Hang Yi.
Manakah antara berikut yang mungkin akan menjadi kesan jika manusia digantikan oleh robot di bahagian barisan pemasangan pembuatan? Which of the following would be the most likely result if humans were replaced by robots in a manufacturing assembly line? A. Kenaikan kos buruh. A. An increase of labour costs. B. Penurunan pelaburan awal. B. A decrease in initial investment. C. Penurunan productivity. C. A decrease in productivity. D. Peningkatan kebolehpercayaan produk. And D. An increase in product reliability. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya D. Donkey. Okey. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Seterusnya, kita beralih ke pasukan Negeri Sarawak dengan peserta yang pertama, Clement Lau. Satu ujian speedy menunjukkan bacaan 20. Diberi formula untuk mengira kandungan lembapan W sama dengan X per 1 tolak X per 100%. Hitungkan kandungan lembapan sampel tanah itu. A speedy test shows the reading of 20. Given the formula to calculate the moisture content, W equals to X over 1 minus X over 100%. Calculate the moisture content for the soil sample. A 22%, A 22%, B 25%, B 25%, C 30%, 30%, D 24% and D 24%. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya B for boy. Okey. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Sarawak. Baik, soalan seterusnya untuk peserta kedua dari pasukan Sarawak. Pernyataan berikut adalah kaedah penyaliran air permukaan jalan kecuali the statement below are road surface water drainage methods except A. Membina erong salir dan gegeluk. A. Construct the scupper drain and gully. B. Membina saliran bawah tanah. B. Construct the subsoil drainage. C. Membina parit. C. Construct the drain. Dan D. Camber permukaan jalan. And D. Camber the road surface. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya B for boy. Okey. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Sarawak. Baiklah, kita ke soalan yang seterusnya. Untuk peserta ketiga dari pasukan Sarawak, Simon Hu. Pilih pernyataan yang betul mengenai proses rawatan air. Choose the correct statement about the water treatment process. A. Penyaringan. Satu jaring diletakkan di pintu masuk untuk mensterilkan air. A. Screening. A screen is placed at the inlet gate to sterilize water. B. Pengudaraan meningkatkan tahap kesegaran air. B. Aeration to enhance the water's freshness level. C. Pembauran kimia untuk menyingkirkan pepejal terapung dalam air. C. Chemical diffusion to remove suspended solid from water. D. Pemfluoridaan. Klorin ditambah dalam air untuk mengurangkan kerosakan gigi. D. Fluoridation. Chlorine is added into water to reduce dental problems. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya B for boy. Baik, jawapan anda
Betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Sarawak. Seterusnya kita ke pasukan Pahang. Peserta yang pertama, Lau Yi Gui. Yang manakah antara berikut padanan betul bagi A, B dan C? Which of the following is the correct match for A, B and C? A. Tanda peraturan, tanda amaran, tanda maklumat. A. Regulatory sign, warning sign, information sign. B. Tanda mandatory, tanda maklumat, tanda amaran. B. Mandatory sign, information sign, warning sign. C. Tanda mandatory, tanda amaran, tanda maklumat, mandatory sign, warning sign, information signs. Dan D. Tanda maklumat, tanda amaran, tanda peraturan. And D. Information sign, warning sign, regulatory sign. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya A for apple. Okey, jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Okey, kita ke soalan yang seterusnya untuk pasukan Pahang, peserta yang kedua, Eng Zen Shen. Excuse me. Sebatang rod keluli berdiameter 10 mm dikenakan daya P80N. Diberi formula tegasan sigma sama dengan P per A, dihitungkan nilai tegasan rod keluli itu. A steel rod with a diameter 10 mm is applied with load P ATN. Given the formula of stress, sigma P over A. Calculate the value of stress for the steel rod. A 1.20 Nm millimeter kuasa 2. A 1.20 Nm kuasa power of 2. B 1.50 Nm millimeter to the power of 2. Kuasa 2. B 1.50 N millimeter to the power of 2. D 2.10 millimeter to the power of kuasa 2. And D 2.10 N millimeter to the power of 2. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Baiklah, kita ke soalan yang seterusnya untuk peserta yang ketiga dari negeri Pahang, Lee Hang Yi. Merancang, mereka bentuk dan membina projek infrastruktur merupakan peranan satu pihak berkuasa. Yang manakah antara berikut paling tepat menerangkan pihak berkuasa itu? Planning, designing and constructing infrastructure projects are the roles of an authority. Which of the following best describes the authority? A. Jabatan Kerja Raya. A. Public Work Department. B. Jabatan Alam Sekitar. B. Department of Environment. C. Pihak berkuasa tempatan. C. Local Authority. D. Pihak berkuasa bekalan air. And D. Water Supply Authority. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya A. Okey, jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Baiklah, kita ke soalan yang seterusnya untuk pasukan dari negeri Sarawak. Peserta yang pertama, Clement Lau. Nombor P merupakan integer positif terbesar sehinggakan 4P ialah nombor 3 digit dan Q ialah integer positif terkecil
sehinggakan 4Q ialah nombor 3 digit. Apakah nilai 4P tolak 4Q? The number P is the largest positive integer where 4P is a 3-digit number and Q is the smallest positive integer where 4Q is a 3-digit number. What is the value of 4P minus 4Q? A. 899, A. 899, B. 896, and B. 896, C. 225, C. 225, D. 224, and D. 224. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya B for boy. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey. 5 markah untuk pasukan Sarawak. Seterusnya, untuk peserta dari Sarawak, peserta yang kedua, Elvis Wong ya. Sebuah kotak dibina daripada sekeping kad seperti dalam rajah 1. Jika luas tapak adalah sama dengan 364 cm, kuasa 2, cari ketinggian kotak itu. A box is formed from a piece of cardboard as shown in the diagram 1. If there are of its base is 364 cm to the power of 2, find the height of the box. A 5, A 5, B 10, B 10, C 15, C 15, D 25, D 25. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C. Okey, jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk Sarawak. Baik, kita ke soalan yang seterusnya. Peserta ketiga Simon Hu dari Sarawak. Formula di sebelah digunakan untuk mengira keputusan yang diperoleh daripada satu eksperimen. Nilai K dibaca sebagai 2.04 tapi nilai K yang sebenarnya ialah 2. Kirakan anggaran kesilapan bagi nilai M. The formula beside is used to calculate the result obtained from an experiment. The value of K is read as 2.04, but the actual value of K is 2. Calculate the approximate error value of M. A 0.12, A 0.12, B 0.16, B 0.16, C 0.32, C 0.32, D 0.64, D 0.64. Masa menjawab bermula. Time starts now. Jawapan saya C. Okey, jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Sarawak. Okey, seterusnya soalan kepada pasukan Pahang. Peserta yang pertama, Lau Yi Gui. Dalam prosedur pembedahan, belon yang digunakan bagi membantu melancarkan proses pembedahan berbentuk silinder. Apabila belon itu mengembang, panjangnya tidak berubah dan mempunyai ukuran sepanjang 40.0 mm. Cari kadar perubahan luas silinder terhadap jejarinya apabila jejarinya adalah
0.080 millimeter. A balloon cylindrical in shape. As the extends outward, assume of change of the surface area with respect to radius when the radius is 0.080 millimeters. A. 80. Suara tak jelas, cikgu. 80.32 pi, C 80.33 pi, C 80.33 pi, dan D 80.34 pi, and D 80.34 pi. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya C. Time's up. Okey, jawapan anda B ke C? B. Boy. Boy. Okey, jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, untuk soalan seterusnya, peserta kedua dari pasukan Pahang, Eng Zhen Shen. Rajah menunjukkan sebuah sukuan bulatan. Cari luas bagi rantau berwarna biru. The diagram shows a quadrant of a circle. Find the area of the blue region. A 288, A 288, B 400, B 400, C 314, C 314, D 628, D 628. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya A. Okey, jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan Pahang. Baik, soalan yang seterusnya kepada peserta ketiga pasukan daripada negeri Pahang, Li Hang Yi. Excuse me. Rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC dan sebuah semi bulatan dengan garis AB ialah diameternya diberi AB sama dengan 15 cm. Cari panjang lengkuk AD. The diagram shows a right-angled triangle ABC and a semicircle with line AB is diameter of circle. Given AB is 15 centimeters, find the length of the arc AD. A 10.5, A 10.5, B 13.1, B 13.1, C 12.6, C 12.6, dan D 26.2 and D 26.2. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan saya C. Okey, jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Pahang. Okey, mohon pemberitahuan kepada panel hakim dan semua peserta. Kita akan take a break for 5 minutes. Ya, yeah? Sekejap untuk 5 minit kita take a break. Kita akan bersambung selepas ini. Ya, yeah? Terima kasih.
Okey, baik. Kita ada masalah teknikal sikit. Okey, baik. Sekejap Saya akan tengok sekejap masalah. Okey, pembacaan soalan ada kat sini kah? Belum. Okey, baik. Okey, Cikgu Sarut. Okey, baik. Saya dimaklumkan kita ada sedikit masalah berkaitan soalan tadi, soalan nombor 26. Betul kan pembaca soalan? Ya, betul-betul. Okey, baik. Okey, jadi soalan 26 tadi, kalau ikutkan paparan soalan, dekat situ dah disertakan sekali dengan bold jawapan. Okey, jadi kita menghadapi masalah dekat situ. Jadi bagi mengelakkan sebarang kontroversi ataupun pertikaian selepas tamat perlawanan nanti, jadi saya akan meminta peserta daripada Sarawak iaitu peserta kedua, Elvis, untuk menjawab semula soalan tersebut, tetapi adalah soalan lain, soalan yang berbeza lah. Okey, setuju ataupun tidak setuju peserta daripada Pahang? Kita nak mengelakkan masalah berlaku selepas perlawanan nanti. Boleh? Setuju? Okey, peserta Sarawak setuju tak? Daripada ketua. Okey? Boleh? Okey, kita akan menjawab kembali soalan tersebut. Okey, iaitu peserta kedua lah akan menjawab soalan tu. Okey, sekejap bagi saya masuk sekejap. Okey, mohon tunggu sebentar ya. Okey, cikgu boleh teruskan dengan soalan tersebut. Okey, peserta kedua daripada Sarawak, tolong bersedia, Elvis Wong. Okey, baik. Anda boleh dengar suara saya dengan jelas? Adik. Okey, untuk peserta kedua pasukan Sarawak ya, Elvis Wong, gitar yang manakah tidak akan menyalakan mentol? Which circuit will not light up the bulb? A, B, C, or D? Masa menjawab mula sekarang. Time starts now. Jawapan saya C. Okey. Jawapan anda salah. Okey. Tiada markah untuk pasukan Sarawak. Okey, terima kasih. Okey, baik, kita akan sambung semula untuk pasukan Sarawak, soalan yang ke-43, betul kan? Okey, cikgu. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih juga kepada para hakim. Okey, kita teruskan kepada pasukan Sarawak, peserta yang pertama, Lemon Lau. Fungsi X menjadi fungsi ketempatan kebarangkalian selanjar sesuatu pembalik ubah rawak X. Kebarangkalian bahawa A lebih kecil daripada X, X lebih kecil atau sama dengan B ialah left is the function f, B the continuous probability density function of a random variable X. The probability that A is less than X and X is less or equal to B is A, B, C, or D. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya A.
jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Sarawak. Baik, kita ke soalan seterusnya. Peserta kedua dari pasukan Sarawak, Elvis Wong. Apakah kebarangkalian koordinat X bagi suatu titik yang dipilih secara rawak dalam segitiga kurang daripada koordinat Y? What is the probability that the X coordinate of a point randomly selected within the triangle is less than the Y coordinates? A, 1/2, A, 1/2, B, 2/3, B, 2/3, C, 1/3, C, 1/3, dan D, 16/27, and D, 16/27. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya A. Okey, jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Sarawak. Baiklah, soalan seterusnya untuk peserta ketiga, Simon Hu dari pasukan Sarawak. Maafkan saya. 11, 20, 22, 33, 66, 88, 99, 100, 101, 11, 20, 22, 33, 66, 88, 99, 100 and 101. Purata dari 9 nombor di atas itu adalah 60. Pasangan nombor mana yang boleh dikeluarkan dari senarai tanpa mengubah purata? The average of the 9 numbers above is 60. Which pair of numbers could be removed from the list without changing the average? A, 22 dan 88, A, 22 and 88, B, 20 dan 100, B, 20 and 100, C, 33 dan 99, C, 33 and 99, D, 11 dan 101, and D, 11 and 101. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya C. Okey. Jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Sarawak. Seterusnya, soalan kepada pasukan Pahang serta yang pertama, Lau Yi Gui. Kod laluan mesti terdiri daripada 4 nombor berbeza dari 0 hingga 9. Berapa banyak kod laluan yang boleh anda gunakan? A passcode must comprise 4 different numbers from 0 to 9. How many different passcodes can you use? A, 6,789, A, 6,789, B, 5,040, B, 5,040, C, 10,000, C, 10,000, D, 9,876, and D, 9,876. Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. Jawapan saya C. Cat. Okey, baik. Jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Pahang. Baik, seterusnya untuk peserta kedua dari pasukan Pahang, Eng Zhen Chen. Sebuah kristal yang berbentuk cube mengalami proses pengembangan. Cari kadar perubahan isi padu kristal terhadap isinya apabila sisinya berukuran 0.08 meter. A cubic salt crystal expands by accumulation in all sides.
As it expands outward, find the rate of change of its volume with respect to the length of an edge when the edge of is 0.08 millimeters. A 0.0190, A 0.0190, B 0.0191, B 0.0191, C 0.0192, C 0.0192 dan D 0.0193, D 0.0193. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya C. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, 5 markah untuk pasukan faham. Baik, soalan yang terakhir untuk pasangan pertama ini kepada peserta yang ketiga dari pasukan Pahang, Lee Hang Yi. Ya. Setelah 5 biji telur ditimbang, purata berat meningkat 2 gram setiap kali timbangan. Sekiranya telur pertama seberat 50 gram, berapakah berat telur terakhir? As each of 5 eggs is weighted, the average weight increases by 2 grams each time. If the first egg weighs 50 grams, what is the weight of the last egg? A. 64 grams, A. 64 grams, B. 58 grams, B. 58 grams, C. 60 grams, C. 60 grams, dan D. 66 grams, and D. 66 grams. Masa menjawab bermula, time starts now. Jawapan saya boy. B, boy. Ya. Okey, baik. Jawapan anda salah. Okey, tiada markah untuk pasukan faham. Baik, dengan berakhirnya soalan 48 tadi, maka berakhirlah sudah pusingan yang pertama, semifinal, sebelum kita pergi ke soalan super quiz. Okey, dan sekarang ini saya minta izin kepada pihak panel hakim untuk memberikan sedikit masa. Kita ada Okey, time baik. break sikit, boleh? 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 Okey, terima Okey, kasih. pelajar-pelajar kita akan rest sekejap. Okey, baik, Okey, thank you. terima kasih. Alright.
Okey, baik. Kita akan mulakan pusingan super quiz. Bentar ya. Baik, sebelum kita mulakan pusingan super quiz, saya mempersilakan wakil panel hakim untuk memberikan sedikit taklimat berkaitan pusingan ini. Dipersilakan Hakim. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Okey, untuk pusingan super quiz, okey, samalah seperti pusingan-pusingan awal yang sebelum ni. Okey, ketua pasukan dibenarkan untuk membuat pilihan soalan yang terdiri daripada soalan 1 sampai soalan 8. Okey, markah untuk super quiz adalah 15 markah untuk satu soalan dan masa diperuntukkan adalah 35 saat. Okey, anda dibenarkan on mic untuk berbincang sesama ahli kumpulan semasa soalan ditujukan kepada pasukan anda lah. Tetapi jikalau anda onkan mic bila pasukan lawan tengah berbincang, okey, penalti akan dikenakan. Okey, setakat itu saja. Okey cikgu, boleh kita teruskan? Baik, okey, terima kasih Hakim. Okay, kita akan mulakan pusingan super quiz ini dengan wakil dari Sarawak. Betul ya? Ya cikgu. Okey. Okey, wakil dari pasukan Sarawak, pilih soalan mana yang berminat untuk menjawab? Soalan ketiga. Soalan 3. Kita tengok ya. Baik, Rajah menunjukkan seorang pemain bola keranjang berada di garisan lemparan bebas yang berjarak 5 meter dari pusat rim bola. Rim bola dan aras mata pemain itu masing-masing berada setinggi 4 meter dan 1.8 meter di atas tanah mengufuk. Hitung sudut dongakan pusat rim bola daripada mata pemain bola tersebut. Diagram shows a basketball player is at the free throw line, which is 5 meters away from the center of the basket rim. The basket rim and the eyes of the player are 4 meters and 1.8 meters above the horizontal floor respectively. Calculate the angle of elevation of the center of the rim from the player's eyes. Masa menjawab bermula. Time starts now.你算得到吗？算23.749。Elvis 呢？还没算好。 Jawapan kami ialah 23.7495 degree. Okey, sekejap saya akan berbincang dengan Hakim. Sekejap Baik. Okey, baik. Jawapan anda betul. Okey, tahniah 15 markah untuk pasukan Sarawak. Okey, soalan seterusnya kepada pasukan Sarawak juga ya. Ke pasukan Pahang. Okey, pasukan Pahang diminta untuk membuat pilihan soalan. Soalan 2. Soalan 2, baik. Berdasarkan gambar rajah di sebelah, apakah output nilai M terakhir atau cara di atas? Based on the diagram given, what is the output value of M of the program above? Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. 算了多少728是吗？你算了吗？应该28。等一下啊，就这个是正整28哦。 2次、3次、4次、5次、6次、正整7次、28。8。
28，我秀啊。 28。Ya. Okey. Okey, baik. Jawapan untuk pasukan Pahang adalah betul. Okey, tahniah 15 markah untuk pasukan Pahang. Baik, seterusnya kita ke pasukan Sarawak untuk memilih soalan. Sebentar, okey. Pasukan Sarawak, Soalan ke-7. soalan 7 ya. Apabila zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik, gas hidrogen dibebaskan dengan kadar tindak balas purata 0.5 cm kuasa 3 S negatif kuasa 1. Berapakah isi padu gas hidrogen yang dihasilkan selepas 60 S saat? When zinc reacts with hydrochloric acid, hydrogen gas is released with the average rate of reaction 0.5 cm³ S to the power of negative 1. What is the volume of hydrogen gas produced after 60 seconds? Time starts now. Masa menjawab bermula sekarang. 30了。我也是对，会丑。 Oh. Okay, jawapan kami ialah 30 cm3. Okey, pasti jawapan? Pasti. Okey, baik. Jawapan untuk pasukan Sarawak adalah betul. Okey, 15 markah untuk pasukan Sarawak. Baik, seterusnya soalan kepada pasukan Pahang. Okey, sila buat pilihan soalan. Soalan 5. Soalan 5. Baik. Berdasarkan diagram diberi, apakah jangkaan output yang terhasil? Masa menjawab bermula sekarang. Time starts now. 应该是 Murah 感叹号，然后101234。什么？讲的是 Murah 感叹号，感叹号。然后空格，然后012345678 Beli 感叹号。这样子啊？是吗？ Beli 感叹号，Beli 后面感叹号，是啊。韩一会吗？不会耶。应该是啊，我觉得。 Ini jawapan kita. Masa menjawab telah pun tamat. Okey. Tak nampak. Boleh tak ke belakang sikit jawapan? Apa? Saya tak nampak. Ke belakang sikit. Baca pun tak apa. Baca pun boleh. Tak nampak. Kejap. Ke belakang sikit. Tak nampak. Baca. Murah. Okey, beli. Okey, baik. Murah beli. Okey, jawapan yang diberikan adalah salah. Okey, tiada markah untuk pasukan Pahang. Baik. Begitulah tadi pusingan super quiz. Kita akan memberikan ruang dan masa kepada panel hakim untuk mengira markah dan kita akan kembali bersama panel hakim untuk mengetahui keputusan. Persilakan panel hakim. Okey, baik. Saya akan buat pengiraan markah dengan rakan juri terlebih dahulu. Okey, tunggu sekejap. Baik, terima kasih. Okey. Markah dah dipersetujui. Okey. Boleh saya umumkan sekarang? Boleh cikgu, dipersilakan. Okey, baik. Okey, untuk pertandingan separuh akhir di antara pasukan negeri Sarawak melawan pasukan negeri Pahang. Okey, baik, kita dah dapat keputusan setelah
kedua-dua pusingan. Okey, baik. Untuk pasukan Sarawak, okey, markah yang diperolehi untuk pusingan pertama adalah sebanyak 55 markah, manakala untuk pusingan kedua adalah 30 markah. Jadi, markah keseluruhan adalah 85 markah. Okey, baik. Untuk pasukan Negeri Pahang, okey, markah yang diperolehi untuk pusingan pertama adalah sebanyak 95 markah. Dan untuk pusingan kedua, Super Quiz, adalah 15 markah. Jadi, pemenang untuk pertandingan separuh akhir di antara Negeri Sarawak dan juga Negeri Pahang adalah pasukan Pahang. Okey, tahniah. Okey, baik, tahniah untuk kedua-dua pasukan. Okey, yang layak ke final, okey, good luck. Dan juga yang tak layak, jangan putus asa. Okey, anda boleh cuba lagi. Okey, baik, itu saja daripada saya. Terima kasih, Cikgu. Begitulah tadi keputusan yang telah diumumkan oleh Perdana Hakim. Terima kasih Cikgu Sarud. Ucapan tahniah kepada yang telah berjaya dan kepada yang kurang bernasib baik. Jangan putus asa ya. Cuba lagi di masa yang akan datang. Dengan itu tamatlah sudah pusingan separuh akhir semifinal kita bagi pertandingan STEM Decathlon Challenge Peringkat Kebangsaan tahun 2021. Kita akan berehat dan akan bersambung pada jam 2 petang nanti. Dengan ini saya selaku pembaca soalan memohon kemaafan andainya terdapat kesilapan dan kesalahan sepanjang saya mengenalikan pertandingan ini. Sekian, wassalam and goodbye. Thank you. Okey, terima kasih pembaca soalan, terima kasih teknikal, terima kasih Cikgu Musfarid. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Okay, baik. Jumpa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih semua. Ya, tahniah. Good luck. Ada 7 Nazri. Ada ni, lah. Adalah. Air ni. Segan dah Cikgu Nazri. Kita lambang lahir